Pada tanggal 10 Ogos, suasana di Malaysia tiba-tiba menjadi tegang apabila keputusan rasmi bedah siasat diumumkan. Seluruh negara menunggu dengan nafas tertahan untuk mengetahui punca sebenar kematian seorang remaja bernama Zara yang sebelum ini hanya disebut-sebut sebagai satu kes tragis di sekolah. Bedah siasat itu dijalankan dengan penuh teliti oleh pakar forensik terkemuka, mendedahkan sesuatu yang tidak dapat disangkal. Punca kematian Zara adalah akibat kecederaan otak yang serius, berpunca daripada kekurangan oksigen dan aliran darah ke otak. Diagnosis itu seolah-olah mengesahkan apa yang sudah dijangka dari awal. Namun di balik kepastian itu, ada satu bayangan kelam yang mula menghantui semua pihak. Kisah ini tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, bukti baharu ditemui. Bukti yang membuka pintu kepada kecurigaan lebih besar. Ia bukan lagi sekadar kemalangan yang menyedihkan atau takdir yang pahit. Kali ini, muncul dakwaan bahawa terdapat unsur buli dan yang lebih mengejutkan, kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi seorang pelajar yang dipercayakan kepada mereka. Sekolah yang sepatutnya menjadi tempat paling selamat untuk seorang anak, kini dituduh sebagai ruang sunyi di mana penderitaan tidak kelihatan tetapi berakar kuat. Pada 18 Ogos, seluruh negara sekali lagi terkejut apabila kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Peguam Negara Malaysia. Dalam satu sidang media yang penuh dramatik, disiarkan secara langsung di televisyen dan media sosial, beliau mengumumkan sesuatu yang tidak pernah terbayang oleh ramai. 5 orang remaja, kesemuanya berusia di bawah 18 tahun, akan dituduh di mahkamah atas kesalahan membuli sehingga menyebabkan kematian Zara. Suasana sidang media itu tegang, penuh dengan bisikan, raungan kamera, dan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin anak-anak yang masih muda, yang sepatutnya baru mula membina masa depan mereka, kini berhadapan dengan tuduhan seberat itu? Lebih mencemaskan lagi, tuduhan ini bukan di bawah undang-undang biasa. Ia adalah kes pertama yang akan dibicarakan di bawah undang-undang anti-buli baharu yang hanya berkuat kuasa sejak 11 Julai. Undang-undang ini diperkenalkan selepas gelombang kesedaran tentang bahaya buli yang semakin meningkat di sekolah-sekolah Malaysia. Hukuman maksimum yang ditetapkan ialah penjara selama 10 tahun, sekiranya perbuatan buli itu mengakibatkan kematian. Kini, undang-undang baharu itu diuji secara nyata, dengan Zara menjadi simbol pertama, wajah pertama yang menjadi titik perubahan dalam sejarah pendidikan dan perundangan negara. Orang ramai mula berpecah. Ada yang beranggapan keadilan akhirnya sedang ditegakkan, bahawa nyawa Zara tidak hilang begitu sahaja. Namun ada juga suara-suara yang meronta dalam kebimbangan, bertanya sama ada anak-anak yang masih terlalu muda itu benar-benar layak dihukum dengan hukuman seberat itu. Bukankah mereka juga, dalam satu sudut yang lain, hasil daripada sistem yang gagal mengajar mereka nilai belas kasihan? Pertanyaan ini bergema di ruang awam, di ruang tamu keluarga, di kelas sekolah, bahkan di parlimen. Media menggambarkan suasana perbicaraan awal sebagai sesuatu yang hampir menyerupai sebuah drama. 5 tertuduh dibawa masuk, wajah mereka disembunyikan daripada lensa kamera. Namun bisikan di kalangan wartawan dan orang ramai tidak dapat dibendung. Mereka itu masih kanak-kanak, ada yang berbisik. Tetapi yang lain pula menyahut, Zara juga masih kanak-kanak, dan dia sudah tiada. Pertembungan emosi itu membuat seluruh negara terperangkap dalam dilema yang tak mudah terurai. Nama Zara kini tidak lagi sekadar nama seorang pelajar. Ia sudah menjadi simbol keberanian untuk menyingkap budaya buli yang lama, disapu ke bawah karpet. Simbol kegagalan orang dewasa dalam melindungi anak-anak. Simbol sebuah negara yang kini sedang bergelut untuk menentukan di manakah batas antara keadilan dan belas kasihan. Hari-hari selepas itu,
terus dihantui pelbagai persoalan. Guru-guru mula diteliti. Adakah mereka pernah mengabaikan tanda-tanda yang jelas? Rakan-rakan Zara dipanggil memberi keterangan, ada yang menangis teresak-esak sambil menceritakan hari-hari terakhirnya. Setiap kenyataan menambah lapisan misteri baru, seolah-olah kisah ini tidak pernah mempunyai satu jawapan mutlak. Namun, di balik semua itu, yang paling menyakitkan ialah kesunyian yang tinggal selepas Zara pergi. Kesunyian yang kini bergema di lorong-lorong sekolah, di bilik darjah, bahkan di ruang hati setiap ibu bapa yang mula memandang anak-anak mereka dengan rasa takut yang samar-samar. Ketakutan bahawa di balik senyum mereka mungkin ada luka yang tidak pernah terucap. Dan dengan perbicaraan yang bakal berlangsung, seluruh negara menahan nafas, tertanya-tanya apakah kebenaran yang akhirnya akan terungkap, atau adakah ia akan menjadi satu lagi kisah yang ditutup dengan begitu banyak luka yang tidak pernah sembuh. Zara, nama itu kini bergema dalam setiap tajuk berita. Tetapi bagi mereka yang mengenalnya, dia bukan sekadar nama di atas kertas. Dia adalah gadis yang sering membawa bekal nasi lemak buatan ibunya ke sekolah, yang suka duduk di bangku hujung dekat tingkap kelas, kerana dari situ dia boleh melihat pokok besar yang rimbun di halaman sekolah. Setiap kali angin bertiup, daun-daun bergoyang, dan Zara sering tersenyum sendiri, seolah-olah sedang berbual dengan sesuatu yang hanya dia faham. Rakan-rakannya pernah berseloroh. Zara ni macam selalu ada dunia sendiri, dan dia hanya ketawa kecil sambil mengangkat bahu. Namun, senyuman itu perlahan-lahan hilang sejak beberapa bulan kebelakangan. Guru kelasnya, Cikgu Mariah, mengakui di hadapan penyiasat bahawa Zara mula menjadi lebih pendiam, jarang sekali mengangkat tangan menjawab soalan, walaupun dia sebenarnya pelajar yang pintar. Pada suatu pagi, Cikgu Mariah perasan mata Zara merah, seperti baru menangis. Tetapi ketika ditanya, gadis itu hanya berkata, "Saya tak apa-apa, cikgu." Kata-kata itu ringkas, tetapi nada suaranya bergetar, seolah-olah menahan sesuatu yang berat. Di kantin sekolah, Zara sering duduk bersendirian. Dahulu, dia suka makan sambil ketawa bersama dua sahabat rapatnya, tetapi sejak beberapa minggu, dia lebih banyak menunduk, menolak nasi di pinggan tanpa selera. Kadang-kadang terdengar bisikan, ada yang mengejek beg sekolahnya lusuh, ada yang mentertawakan gaya rambutnya yang sederhana. Semua itu kecil di mata orang lain, tetapi bagi seorang remaja yang masih belajar memahami dunia, setiap ejekan itu menusuk seperti pisau. Bukti yang ditemui kemudian mengesahkan ada lebih daripada sekadar ejekan. Telefon Zara yang diserahkan kepada pihak polis menyimpan mesej-mesej yang menggetarkan hati. Ada rakaman suara yang samar-samar memperdengarkan tawa kasar, diikuti suara seorang gadis menjerit, "Sudahlah, janganlah!" Dan penyiasat yakin suara itu milik Zara. Rakaman itu berakhir dengan bunyi sesuatu terjatuh, kemudian sunyi. Keluarga Zara kini menjadi tumpuan. Ibunya, Puan Salma, sering duduk di ruang tamu rumah kecil mereka dengan foto Zara di pangkuan. Dia merenung lama, seolah-olah ingin menarik keluar anaknya dari bingkai gambar itu. "Dia selalu peluk saya sebelum ke sekolah," katanya dalam satu wawancara. "Hari terakhir tu pun sama, tapi pelukannya lebih erat daripada biasa. Saya tak tahu itu kali terakhir." Ayahnya pula jarang bercakap di hadapan kamera. Tetapi di setiap sidang media, wajahnya jelas menggambarkan seorang lelaki yang kehilangan separuh jiwanya. Di sekolah, suasana berubah menjadi tegang. Guru besar dipanggil berkali-kali untuk memberi keterangan. Ada desakan dari ibu bapa lain yang marah, bertanya mengapa tiada tindakan lebih awal diambil. Malah, ada guru yang berkata mereka sebenarnya pernah mendengar tentang pergaduhan kecil antara Zara dan beberapa pelajar lain, tetapi menganggapnya sekadar perkara biasa. Kini, semuanya berubah menjadi beban rasa bersalah yang menghantui.
5 pelajar yang dituduh kini menjadi wajah-wajah yang penuh misteri. Nama mereka dirahsiakan kerana masih bawah umur, tetapi desas-desus berlegar di kampung halaman masing-masing. Ada yang mengatakan mereka sebenarnya pernah beberapa kali dipanggil ke bilik disiplin kerana kesalahan kecil. Ada pula jiran yang terkejut mendakwa anak-anak itu kelihatan biasa sahaja, bermain bola di padang setiap petang, ketawa seperti tiada apa yang berlaku. Kontras itu menimbulkan persoalan besar. Adakah mereka benar-benar kejam, ataukah mereka juga hanyalah mangsa kepada budaya yang lebih gelap? Budaya yang mengajar bahawa mengejek dan menindas adalah jalan untuk merasa berkuasa? Sidang mahkamah pertama dipenuhi orang ramai. Bangku penonton sesak, ada yang datang kerana ingin tahu, ada yang hadir kerana rasa marah, ada juga yang hadir kerana simpati. Setiap kali nama Zara disebut oleh hakim, suasana di bilik itu seolah-olah berhenti bernafas sejenak. Peguam bela bagi pihak tertuduh cuba menyatakan bahawa mereka masih terlalu muda untuk memahami akibat perbuatan mereka. Namun pihak pendakwa pula dengan tegas menegaskan, muda bukan alasan. Nyawa seorang anak telah diragut. Di luar mahkamah, kumpulan aktivis membawa sepanduk bertulis keadilan untuk Zara. Suara mereka bergema, bercampur dengan isak tangis ibu bapa yang kehilangan anak akibat buli. Cerita-cerita lain mula timbul, kisah-kisah senyap dari sekolah lain tentang pelajar yang menderita dalam diam, tentang luka yang tidak pernah terlihat tetapi membunuh perlahan-lahan. Zara kini menjadi lambang bagi semua kisah itu, lambang yang membuat seluruh negara terpaksa menatap cermin dan bertanya, berapa ramai lagi yang akan jatuh sebelum kita benar-benar bertindak? Malam selepas sidang media, televisyen menayangkan dokumentari khas mengenai Zara. Kamera merakam biliknya, sebuah ruang kecil dengan dinding dihiasi lukisan yang dilakarnya sendiri, penuh warna biru dan hijau. Di meja belajarnya, masih ada buku matematik terbuka, seolah-olah dia baru sahaja bangun seketika untuk minum air dan akan kembali menyelesaikan soalan. Semua itu menambahkan rasa seolah-olah Zara masih ada, masih hidup di sekeliling keluarganya, hanya terpisah oleh tabir halus yang tidak dapat ditembus. Setiap detail kecil itu, senyuman yang hilang, buku yang tertinggal, pelukan terakhir, membuat cerita ini lebih daripada sekadar laporan berita. Ia adalah sebuah kehidupan yang terhenti terlalu awal, dan kini seluruh negara menjadi saksi kepada perbicaraan bukan sahaja 5 remaja, tetapi juga perbicaraan hati nurani kita semua. Dan di tengah-tengah semua persoalan itu, bayangan Zara terus hidup, seolah-olah dia masih berjalan di lorong sekolah, masih duduk di bangku hujung dekat tingkap, masih menanti sesuatu yang tidak pernah sempat datang. Di balik semua pengumuman rasmi dan tajuk-tajuk utama yang membanjiri dada akhbar, ada sesuatu yang masih terasa ganjil. Kematian Zara seolah-olah bukan hanya tentang buli, bukan hanya tentang 5 remaja yang kini berhadapan dengan tuduhan. Ada lapisan-lapisan lain yang tersembunyi, sesuatu yang masih enggan keluar ke permukaan. Setiap kali ada saksi baharu dipanggil, setiap kali ada dokumen tambahan dibentangkan, cerita itu menjadi lebih kusut, bukannya semakin jelas. Salah satu detik yang menimbulkan tanda tanya besar adalah apabila pihak polis mendedahkan bahawa rakaman kamera litar tertutup. CCTV, sekolah pada hari kejadian tidak lengkap. Beberapa minit penting, tepat sebelum Zara ditemukan, tidak sedarkan diri, hilang begitu sahaja. Gangguan teknikal, kata pihak sekolah, tetapi ada yang tidak percaya. Bagaimana mungkin hanya bahagian itu yang terganggu, sedangkan rakaman sebelum dan selepasnya jelas? Konspirasi mula dibisihkan. Ada yang mendakwa rakaman itu mungkin sengaja dipadamkan untuk melindungi seseorang atau sesuatu yang lebih besar daripada sekadar insiden buli.
Kisah semakin mengelirukan apabila seorang pelajar lain yang juga rakan sekelas Zara tiba-tiba menukar keterangannya. Pada awalnya dia berkata tidak tahu apa-apa, tetapi kemudian dengan suara bergetar, dia mengaku pernah mendengar Zara diancam beberapa hari sebelum tragedi. Namun apabila ditanya lebih lanjut, pelajar itu membisu, menolak untuk berkata apa-apa lagi. Ketakutan jelas terpancar di wajahnya, seolah-olah ada sesuatu yang menahan lidahnya. Di kampung halaman Zara, jiran-jiran mula mengingat kembali hari-hari sebelum kejadian. Ada yang berkata mereka melihat Zara pulang dengan pakaian sekolah yang kotor, seakan-akan dia jatuh atau ditolak. Tetapi apabila ditanya kepada keluarga, Zara hanya berkata dia tergelincir. Ibunya percaya, tetapi kini setiap memori itu kembali menghantui, menimbulkan rasa bersalah yang menusuk. Kalau saya tahu, saya akan terus ke sekolah dan cari siapa yang buat, bisik ibunya sambil menahan tangis. Yang lebih menghairankan, terdapat juga laporan yang mengatakan beberapa guru sebenarnya mengetahui tentang sekumpulan pelajar yang sering mengganggu Zara, tetapi memilih untuk menutup mata. Ada alasan bahwa mereka tidak mahu menimbulkan masalah lebih besar, tidak mahu mencemarkan nama sekolah. Jika benar, maka kes ini bukan hanya tentang 5 remaja, tetapi tentang seluruh sistem yang bersekongkol dalam diam. Di mahkamah, bukti demi bukti dibentangkan, tetapi setiap satu bukti membawa lebih banyak pertanyaan berbanding jawaban. Ada mesej-mesej WhatsApp yang menunjukkan perbualan kasar, tetapi tiada siapa tahu siapa sebenarnya yang mula menghantar. Ada rakaman suara yang kabur, tetapi pakar audio sendiri mengaku sukar memastikan identiti pelaku. Malah, beberapa keterangan saksi bercanggah antara satu sama lain, menjadikan kebenaran seolah-olah semakin jauh. Orang ramai kini mula berpecah dalam teori mereka. Ada yang percaya Zara memang dibuli secara fizikal hingga membawa kepada kecederaan maut. Ada pula yang mendakwa dia mungkin menjadi mangsa sesuatu yang lebih gelap, mungkin eksperimen senyap, mungkin penganiayaan yang lebih terancang daripada sekadar ejekan pelajar. Media sosial dipenuhi dengan perdebatan, video analisis, bahkan spekulasi liar. Nama Zara kini bukan sahaja disebut di ruang tamu, tetapi juga menjadi tajuk hangat di forum dalam talian, seolah-olah seluruh negara sedang menyiasat kes ini sendiri. Namun, di tengah semua suara itu, ada satu misteri yang masih belum terjawab. Siapa sebenarnya orang terakhir yang melihat Zara hidup-hidup? Keterangan rasmi mengatakan dia ditemukan di sebuah bilik yang sunyi di tingkat atas sekolah. Tetapi siapa yang membawanya ke sana? Mengapa tiada seorang pun yang mengaku melihat dia masuk? Soalan ini menjadi nadi kepada rasa ingin tahu yang belum terpuaskan. Dalam diari kecil yang ditemui di biliknya, ada beberapa catatan yang menambahkan lagi keanehan. Antara baris-baris nota pelajaran matematik dan coretan lukisan, terdapat ayat-ayat yang ringkas tetapi penuh makna. Saya rasa mereka sedang perhatikan saya. Dan di halaman lain, kalau sesuatu berlaku pada saya, tolong jangan salahkan ibu. Catatan itu membuat bulu roma sesiapa sahaja yang membacanya berdiri. Adakah Zara sudah merasakan dirinya dalam bahaya? Atau adakah ia sekadar luahan kebimbangan seorang remaja yang sensitif? Ketika malam turun, rumah keluarga Zara sering dipenuhi dengan orang ramai yang datang memberi penghormatan. Namun, ada juga yang bersumpah melihat kelibat bayangan seorang gadis di tingkap biliknya. Ada yang mengatakan ia hanya bayangan lampu, tetapi ada pula yang percaya roh Zara masih belum tenang, masih menunggu kebenaran yang belum terbongkar. Cerita-cerita itu menambahkan lagi suasana misteri, membuatkan kisah ini bukan sahaja tentang undang-undang, tetapi juga tentang rahsia yang enggan dilepaskan. Kini, seluruh negara menunggu perbicaraan penuh. Tetapi dalam diam, ramai yang mula bertanya, adakah mahkamah benar-benar akan mampu membongkar segala kebenaran?
Atau adakah sebahagian daripada kisah ini akan kekal terkubur, hanya hidup dalam bisikan saksi yang ketakutan, dalam catatan diari yang samar, dan dalam rakaman CCTV yang hilang, entah kemana? Dan sementara dunia terus meneka-neka, nama Zara masih bergema. Bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai tanda tanya yang belum terjawab, bayangan yang terus menghantui, rahasia yang masih mengikat semua orang dalam ketidakpastian yang semakin dalam. Hari-hari yang berlalu selepas pengumuman Peguam Negara semakin penuh dengan ketegangan. Zara bukan lagi sekadar seorang pelajar biasa. Dia kini menjadi ikon, lambang kehilangan, tanda tanya yang menggantung di langit gelap Malaysia. Namun semakin ramai orang bercakap tentangnya, semakin banyak pula lapisan rahasia yang terbuka. Seolah-olah setiap kenyataan baharu hanya menambahkan kabut tebal di sekeliling kisah ini. Di sekolah, lorong-lorong yang dulu riuh dengan suara pelajar kini terasa sunyi. Bilik darjah Zara dibiarkan kosong untuk beberapa hari, kerusinya tidak diganggu, meja belajarnya masih ada coretan kecil dengan nama Zara yang ditulis dengan pen biru. Rakan-rakan sekelasnya sering melirik ke arah bangku itu, seolah-olah menanti Zara kembali masuk dengan senyuman. Tetapi yang tinggal hanyalah keheningan. Keheningan yang berat, seakan-akan menekan dada setiap yang melangkah masuk ke ruang itu. Guru-guru mula memberi keterangan tambahan. Ada seorang guru yang tiba-tiba mengingat kembali satu kejadian aneh. Seminggu sebelum Zara ditemukan, tidak sedarkan diri, dia terlihat Zara berdiri sendirian di tepi padang, menatap kosong ke arah bangunan sekolah. Guru itu mendekati, bertanya apa yang difikirkannya, tetapi Zara hanya berkata perlahan, "Saya penat, cikgu. Penat dengan semuanya." Kata-kata itu kini terngiang-ngiang, menimbulkan rasa bersalah yang tidak tertanggung. Perbicaraan sementara berlangsung dengan penuh drama. 5 remaja yang dituduh dengan wajah tertunduk dibawa masuk ke bilik mahkamah. Mereka tidak bersuara, hanya berjalan perlahan, langkah yang kaku seolah-olah sedang dipimpin ke arah takdir yang terlalu berat untuk usia mereka. Peguam bela mereka menegaskan bahawa apa yang berlaku hanyalah permainan kasar yang tidak disengajakan. Tetapi pendakwa raya memaparkan imej-imej luka pada tubuh Zara, membacakan laporan forensik dengan suara lantang. Ini bukan permainan, ini adalah penderaan. Namun, sesuatu masih tidak selari. Laporan perubatan menyatakan kecederaan otak Zara berpunca daripada kekurangan oksigen dan aliran darah. Tetapi tiada siapa yang dapat menjelaskan dengan tepat bagaimana keadaan itu boleh berlaku. Tiada senjata ditemui, tiada bukti fizikal jelas yang menunjukkan pukulan atau hentakan. Seolah-olah Zara dihukum oleh sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang bekerja di luar jangkauan mata manusia. Rakan-rakan Zara mula dipanggil sebagai saksi. Ada yang mengaku pernah melihat dia ditolak di tangga. Ada yang berkata mendengar jeritan di tandas perempuan. Tetapi tiada seorang pun yang berani mengatakan siapa pelakunya dengan jelas. Ketakutan seolah-olah mengikat lidah mereka. Ada saksi yang tiba-tiba menangis teresak di tengah-tengah keterangan, berkata, "Kalau saya cakap, nanti saya pun kena." Kata-kata itu membuat seluruh bilik mahkamah menjadi dingin. Membuat orang ramai mula bertanya, adakah ini hanya tentang 5 tertuduh? Atau adakah ada seseorang yang lebih berkuasa sedang bersembunyi di balik semua ini? Sementara itu, masyarakat terus bergolak. Di media sosial, gambar-gambar terakhir Zara beredar luas. Wajahnya diambil rakan sekelas semasa aktiviti kokurikulum. Senyumannya nipis, matanya seolah-olah menyimpan rahsia. Dia nampak macam tahu sesuatu, tulis seorang netizen. Ada pula yang menuliskan teori konspirasi, bahawa Zara mungkin mengetahui sesuatu yang tidak sepatutnya, sesuatu yang membuatnya menjadi sasaran. Tiada bukti, tetapi bayangan itu semakin lama semakin menakutkan.
Keluarga Zara pula terperangkap dalam lautan kesedihan yang tidak bertepi. Ibunya masih meletakkan pinggan tambahan di meja makan, seolah-olah Zara akan pulang suatu hari nanti. Ayahnya duduk lama di beranda rumah, menatap jalan kosong di hadapan, menanti langkah kaki yang tidak akan kembali. Mereka menerima kunjungan orang ramai setiap hari, tetapi setiap ucapan takziah hanyalah menambah luka. Dan di setiap malam, rumah mereka sunyi, kecuali bisikan doa dan bayangan yang tidak pernah hilang. Polis mendakwa siasatan masih diteruskan, tetapi semakin lama semakin banyak dokumen yang hilang, keterangan yang bertukar, dan saksi yang tiba-tiba menarik diri. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang cuba menghapuskan jejak. Beberapa wartawan penyiasat mula menulis artikel panjang, menyatakan bahwa kes Zara mungkin hanyalah puncak gunung ais dalam budaya buli yang telah lama ditutup rapat. Tetapi artikel-artikel itu cepat ditarik balik, tanpa penjelasan. Diari kecil Zara yang ditemui juga menambah misteri. Selain catatan samar tentang perasaan dia diperhatikan, ada beberapa halaman yang koyak. Siapa yang mengoyaknya, tiada siapa tahu. Namun di tepi helaian yang tinggal, ada kesan tulisan pensil yang samar-samar. Mereka janji akan hentikan kalau saya diam. Kata-kata itu menimbulkan lebih banyak persoalan berbanding jawaban. Dan akhirnya, perbicaraan penuh semakin hampir. Wartawan menunggu dengan kamera. Orang ramai berkumpul di luar mahkamah. Keluarga Zara duduk dalam diam penuh doa. Dan 5 remaja tertuduh duduk di bilik tahanan dengan wajah kosong. Semua orang menanti kebenaran. Tetapi kebenaran itu seolah-olah bermain-main. Seperti bayangan yang bergerak setiap kali kita hampir menyentuhnya. Apakah benar 5 remaja itu yang bersalah? Atau adakah mereka hanya kambing hitam untuk sesuatu yang lebih besar? Mengapa rakaman CCTV hilang? Mengapa saksi-saksi ketakutan? Mengapa diari Zara koyak di halaman tertentu? Soalan-soalan itu berputar, mengikat seluruh negara dalam misteri yang belum terjawab. Dan ketika malam jatuh, angin bertiup melalui lorong sekolah tempat Zara pernah berjalan, membawa bersama bisikan yang samar, bisikan yang mungkin hanya imajinasi, atau mungkin suara seorang gadis yang masih menunggu keadilan. Tidak ada siapa yang benar-benar pasti, tidak ada siapa yang benar-benar tahu. Yang tinggal hanyalah kesunyian, pertanyaan yang menggantung, dan bayangan Zara yang terus hidup di antara kenyataan dan rahasia